Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan muslimin muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian, boleh sebelum kita bermula boleh tolong saya untuk bagi komen sekiranya suara dan gambar jelas. Boleh tolong bagi bantuan, bagi respon, komen. Nak tahu video dan juga audio, suara saya dan gambar jelas ke? Ataupun gelap ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak doktor. Alhamdulillah. Okey. So alhamdulillah malam ni kita bertemu lagi dalam siri FB live kita untuk malam yang keempat. Alhamdulillah. Dua malam yang pertama yang lalu kita telah bincangkan kesalahan dan juga kesilapan dalam bacaan Al-Fatihah dan juga kaedah dan juga cara bacaan yang betul lagi tepat. Kemudian pada malam yang ketiga semalam kita mulakan kelas pengajian kita dengan kaedah ataupun buku Iqra'. Kita bermula dengan Iqra' 1. Kemudian kita insyaAllah akan teruskan ke Iqra' 2, 3, 4, 5 sehinggalah 6. Kemudian kita akan mula sambung kelas pengajian kita untuk bacaan mula daripada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya lah. Okey. So, semalam kita dah bagi sedikit introduction kenapa sebabnya saya memilih kaedah ataupun buku Iqra' untuk kelas pengajian kita untuk sesi yang permulaan ni, sesi yang pertama ni. So, alhamdulillah malam ni kita insyaAllah akan teruskan pengajian kita. Semalam kita sudah pun berjaya menamatkan sehingga ke muka surat yang ketiga. Muka surat pertama, kedua dan ketiga kita telah sama-sama menyebut, membunyikan, melafazkan 4 huruf hijaiyah semalam. Okey, alhamdulillah hari ni kita akan menyambung perbincangan, perbahasan kita, perkongsian kita untuk huruf yang yang kelima. Alhamdulillah hari ni kita sambung perbincangan kita, perkongsian kita untuk huruf yang kelima pada muka surat yang keempat dan seterusnya insya-Allah. Okey, so alhamdulillah semalam kita dah bincangkan kaedah dan juga cara sebutan yang tepat bagi 4 huruf hijaiyah. Okey, so penting bagi kita untuk buat latih tubi lah supaya kita berjaya menyebut, melafaz setiap huruf hijaiyah tu keluar daripada makhrajnya yang betul. Dalam erti kata yang lain, kita boleh menyebut huruf-huruf Al-Quran itu dengan sebutan yang tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Okey, so hari ini kita menyambung pengajian kita di muka surat yang keempat. Okey, kita beralih ke kita. Okey, bagi tuan-tuan yang ada buku Iqra', boleh buka buku Iqra' kalau ada lah. Kalau tak ada masalah. Boleh rujuk buku Iqra' yang saya sediakan ni di depan kamera ni. Okey, boleh nampak dengan jelas ataupun kelabu. Saya harap jelas. So kita akan menyambung. Kita masih lagi dalam
buku Iqra' 1. Okey, kita masih lagi dalam buku Iqra' 1. Iqra' 1 Okey, kita sambung bacaan di muka surat yang keempat. Okey, kita pergi kepada huruf yang kelima, iaitu huruf yang bentuknya macam ni. Okey. Semalam saya dah sebut, bagi kita yang memulakan kelas Al-Quran masa zaman kita kanak-kanak dulu lah, zaman kita kecil-kecil dulu dengan kaedah muqaddam, saya sebut semalam, hari ni saya nak ulang lagi sekali. So kita lupakan nostalgia silam kita bersama muqaddam. Sebab kaedah muqaddam dulu kita belajar kaedah, kita namakan nama huruf dulu, kemudian kita belajar mengeja kalau kita masih ingat lagi. Dulu kan kaedah muqaddam dulu kita akan baca dengan alif, ba, ta, sa sampai habis. Kemudian kita akan belajar mengeja. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Okey? So itu kaedah lama. Okey. So untuk kaedah baru menggunakan buku Iqra' ini, kaedah Iqra' ni, okey, kaedahnya berbeza kerana yang pertama, kita tidak belajar mengenal huruf dengan nama huruf. Okey, kita belajar mengenal huruf dengan bunyi huruf tu. Terus bunyikan. Kita tak belajar nama huruf dengan, kita tidak belajar kenal huruf dengan nama huruf. Okey, kerana apa? Saya dah ceritakan semalam, dalam Al-Quran 99.999 kalimah dalam Al-Quran. Okey, majoritinya lah huruf-huruf Al-Quran kita baca bukan dengan nama huruf, tetapi kita membaca huruf Al-Quran ataupun kita namakan sebagai huruf hijaiyah dengan bunyi huruf. Bunyi huruf tu berserta barisnya. Bukan kita sebut dengan nama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kaedah Iqra' kita tidak lagi mengeja setiap huruf seperti mana kaedah muqaddam dulu. Okey, sebab itulah saya nampak bukan isu saya dah sebut semalam salah ataupun betul kaedah itu. Dua-dua kaedahnya betul, cuma saya nampak kaedah Iqra' ni dia lebih pantas. Kaedah yang lebih cepat lah, kaedah cepat mengaji. Okey. Okey, kemudian yang saya highlight dan kita akan fokus lebih sebab saya yakin tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang bersama-sama dengan saya live pada malam ni, saya yakin kesemuanya, saya sangat yakinlah kesemuanya sudah pun mengenal huruf-huruf hijaiyah. Okey, cumanya macam yang saya sebutkan semalam, dua isu, iaitu yang pertama, kita nak perhalusi lagi. Kita nak mendalami lagi, perbetulkan. Kadang-kadang ada beberapa huruf yang sebutannya kita sebut dengan kaedah yang kurang tepat. Yang pertama. Yang kedua, ada juga huruf-huruf yang kita sebut bukan kurang tepat lagi, tetapi memang tidak tepat pun ada juga. Seperti mana dalam perbincangan kita semalam, kita ada menyebut huruf hijaiyah yang keempat, huruf sa. Huruf sa, mana kita tengok huruf sa. Ini kan kita dah bincang semalam. Okey, kebanyakan orang kita, lidah kita menyebutnya dengan bunyi SA, sa. Okey, bunyi sa adalah bunyi yang salah bagi huruf ini. Kita dah bincang semalam kan. Bunyi yang tepat ialah bunyi sa. Saya ulang bunyi sa. Okey, kita dah terang panjang lebar semalam lah. Okey, tanpa meninggalkan lagi masa, kita sambung ke huruf yang kelima. Okey, so macam yang saya nyatakan tadi, kita tidak lagi menyebut nama huruf. Satu. Yang kedua, kita tidak lagi mengeja huruf itu. Okey. So kalau kaedah dulu, ni nama huruf jim. Jim di atas ja. Kalau kaedah dulu lah kan, saya bagi ni sikit lah, bagi gambaran sikit tu semasa kita di muqaddam dulu. Di Iqra' tak perlu lagi lah. So kita kenal, camkan huruf ini, bentuk macam ni, ada titik dalam, kemudian ada palang di atas. Okey, kita bunyikan dia, bunyi menghampiri, saya kata menghampiri bunyi huruf J, tapi dia agak sedikit ketat lah, kata istilah guru saya. Guru saya katakan bunyi dia agak lebih ketat berbanding huruf J lah. Okey, kita bunyikan dia di bahagian pangkal lidah ni, lidah. Kita bayangkan Okey, ni bahagian lidah kita yang sekeping tu. Ini bahagian hujung lidah. Okey, bahagian hujung lidah. So bila kita menyebut huruf ni, kita punya tengah lidah. Okey, saya pusing tengah lidah. Okey, bahagian tengah lidah kita ni boleh nampak Ini bahagian hujung lidah. Ini bahagian tengah lidah, ini pangkal lidah dekat anak tekak kita. Bila kita menyebut huruf yang kelima ni, tengah lidah kita ni akan terjongkit sedikit ke tengah, naik ke bahagian tengah langit mulut kita. Okey, so dia akan sedikit naik macam tu lah. Saya ulang, saya tunjuk boleh jelas ke? Okey, akan naik macam tu. Bahagian tengah lidah kita akan terjongkit sedikit naik ke atas, naik ke arah bahagian tengah langit. Langit dalam mulut kita, langit dalam mulut kita. Okey, so kita pergi pada huruf yang kelima, sebutannya ja. Saya ulang kita naikkan tengah lidah kita tu, naikkan. Okey, saya tengok dua tepi, naikkan. Ada sedikit tekanan, lepaskan, bunyi ja. Okey, saya ulang. Ja. Boleh ketat sikit. Ja. Okey, ada sedikit tekanan situ Okey, kita sambung. A, ja,
ja. Okey. Seterusnya tha, ja. A, ta, ja. Tha, ba, ja. Okey, seterusnya ba, ja, tha. Seterusnya tha, a, ja. Okey, berikutnya baris bawah. Okey. Ja, a, ba. Okey. Ja, a, tha. Ta, a, ja. Tha, ja, ja. Ja, a, ja. Ja, tha, tha. A, ba, ta, tha, ja. Okey, hati-hati Sekarang ni kita dah menyebut 5 huruf. Semalam saya disebutkan bunyinya datang daripada dalam tekak dan menyebutnya tanpa kita menganga ataupun meluaskan mulut. Bukannya a, tapi bunyi dalam tekak a. Sama huruf yang kedua, bunyinya bukan bunyi macam ni. Kadang dia ada sedikit orang kata apa istilah dia, bunyinya ada lari sikit. Okey, dengar kadang-kadang ada setengah orang yang membacanya bunyinya begini. Ba. Bukan ba tapi ba. Okey, boleh bezakan Bukannya, okey, kita mula yang pertama. Bukannya a tetapi a. Bukannya ba. Bukan ba tetapi ba. Ba. Yang ketiga, bukannya disebut sebagai ta. Ta, ta. Tapi yang tepat ialah ta. Ta. Bukan ta, bukan ta tetapi ta. Ta. Yang keempat, tha. Tha. Okey, yang berikutnya yang terbaru ialah ja. Okey, okey. Kita pergi ke muka surat yang kelima. Okey, di muka surat yang kelima, okey, kita ada tambahan satu huruf baru Okey, tadi kita dah bunyikan ini huruf ja. Okey, huruf yang berikutnya ialah bentuk yang sama, cuma bezanya huruf yang ni kosong, tiada langsung titik. Bentuk yang sama tapi kosong tanpa ada titik. Berbaris atas ataupun ada satu palang di atas, kita akan bunyi dia sebagai ha. 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 Okey. Huruf ini juga saya namakan sebagai huruf kontroversi, sama macam semalam. Semalam kita ada satu huruf kontroversi. Okey. Hari ini kita ada satu lagi huruf kontroversi. Saya namakan huruf kontroversi sebabnya ialah kerana huruf ini tiada dalam sebutan bahasa Melayu kita. Sebab itu kebanyakannya daripada orang kita membaca huruf ini dengan bunyi HA, ha. Saya ulang sekali lagi. Kebanyakan daripada kita, orang kita yang saya temui, kebanyakannya membaca huruf ini dengan bunyi HA, ha. 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 Okey, untuk makluman itu adalah bunyi yang salah. Kerana bunyi ha adalah bunyi bagi huruf yang berikutnya selepas ini. Okey, yang akan datang ni. Bukan bunyi bagi huruf ni. Huruf ni ada perbezaan sikit. Bunyinya adalah bunyi yang datang daripada tekak kita, bahagian pertengahan tekak. Okey. Dibunyikan ada sedikit angin, hembusan nafas. Selalu kalau bagi anak-anak di sekolah rendah disebut sebagai ha pedas. Ada bunyi berangin kan, ha pedas. Ada orang panggil ha coklat hex lah kan. Okey, gula-gula hex. Okey, so dia akan bunyi ha. Saya ulang ha. Okey, saya nak tunjuk sikit kedudukan. Okey. Kalau semalam saya tunjuk kawasan leher tadi huruf ha adalah huruf yang datang daripada leher kita. Okey. Semalam kita bunyikan huruf a. Okey. A. A datangnya daripada kawasan kita punya, kalau lelaki kita ada biji alkum ni. Okey. A. 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 Okey. Huruf yang kita baru baca sebentar tadi, huruf ha, datangnya daripada kawasan leher. Duduk kat mana? Kawasan di tengah leher. Okey. Saya selalu buat analogi lah, leher kita ni ibaratnya macam rumah flat. Rumah flat boleh bayang rumah flat. Okey. Dalam leher kita ni dia ada 3 tingkat. Ground floor, first floor, second floor. Okey.
huruf yang berada di ground floor, maksudnya bahagian leher yang paling bawah. Tak ada lagi huruf lain yang keluarnya bunyi daripada lebih bawah daripada huruf itu. Iaitu kawasan di biji alkum kita lah. Kawasan leher yang paling bawah ni keluarnya huruf A. Huruf yang pertama yang kita bunyikan semalam. A. Okey, kawasan leher yang paling bawah. Okey, huruf yang kita bunyikan sebentar tadi datang daripada kawasan tengah leher. Sini. So dia akan menghasilkan bunyi ha. Ha. Bukannya ha. Bukannya ha. Salah menyebutnya dengan sebutan ha. Okey, hati-hati sebab nanti bukan nanti, akan datang insya-Allah kita akan bincang lagi, dan yang telah kita bincang pada 2 malam yang lepas, bacaan surah Fatihah ada banyak huruf ha pedas dalam surah Fatihah. Dalam Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alham. Okey, so kesalahan menyebut huruf ha akan menyebabkan berlakunya banyak kesalahan dalam bacaan surah Fatihah. Hati-hati. Sebab tu saya nak fokuskan. Sebab dalam surah Fatihah banyak huruf ha pedas ni. Sebab tu kadang-kadang ada di kalangan kita yang membacanya alham, bukan alham. Okey? Ada yang di kalangan kita yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, bukannya roh yang betul. Rahim. Ada yang kita membacanya dengan nirrahim. Salah sebab dibaca dengan nirrahim. Nirrahim. Okey. So kita nak hati-hati sebab dalam surah Fatihah ada banyak huruf ha pedas ini. So pastikan sebutan kita ha, bila kita membaca huruf ha, menyebut huruf ha, bunyi datang dari kawasan leher. Kawasan mana? First floor leher. Bukannya ground floor, bukannya second floor, tapi duduk first floor, kawasan tengah leher. Okey. Keluarnya daripada tengah leher kita ni, kawasan first floor ni, bunyi ha. Bunyi ha. Okey, kita sambung. Okey, di muka surat yang ke-5. Okey. So, kita akan sambung bacaan. Okey, jelas Gambar jelas Okey, kita sambung. Ja, a, ha. Ja, ha, tha. Ha, ja, ta. Ba, ha, tha. Ja, ha, ta. A, ha, ba. Ja, a, tha. Ha, a, ha. Tha, ba, ha. Ta, a, ha. A, ja, ja. A, ha, ha. A, ba, ta, tha, ja, ha. Okey, alhamdulillah kita dah pun menamatkan bacaan di muka surat yang ke-5. Okey, kita sambung lagi meneruskan bacaan kita di muka surat yang ke-6. Okey. Okey, muka surat yang ke-6 saya pusing. Okey, bagi tuan-tuan yang ada buku Iqra, boleh sama-sama kita buka buku Iqra. Kalau tak ada masalah, boleh rujuk pada buku Iqra yang saya paparkan pada skrin ni lah. Okey. Okey. 3 huruf yang sama bentuknya Tadi kita sudah pun membunyikan huruf yang pertama ada titik di bahagian dalam, ja. Kita bunyikan huruf yang kedua yang sama bentuknya, bezanya ialah huruf yang tiada titik, kosong. Bunyinya ha. Okey. Sekarang di muka surat yang ke-6 ni, huruf baru yang akan kita bunyikan ialah huruf yang sama juga bentuknya, cuma bezanya huruf ini ada titik, sama juga macam huruf yang ini yang pertama. Cuma bezanya yang ini titiknya di dalam, yang ini titiknya di atas. Kemudian ada palang di bahagian atas, ataupun kita panggil baris atas, palang di atas. Bunyi yang terhasil adalah bunyi kha. Saya ulang kha, kha. Okey. Ada 2 biasanya kesalahan yang biasa dilakukan oleh orang kita apabila menyebut huruf ini. Satu, kadang-kadang ada di kalangan kita yang bunyinya dengan bunyi kha. Saya ulang bunyi kha,
Kha adalah bunyi yang salah bagi huruf ini. Okey. Kesalahan yang kedua pula yang biasa dilakukan ialah apabila kita membunyikan huruf ini, bunyinya terlalu apa saya nak cakap terlalu moncong. Okey. Sampai dia moncong-moncongkan mulut tu. Tak perlu So ada yang di kalangan kita yang membunyikan dengan bunyi kho. Okey, saya tunjuk sikit Okey. Kesalahan yang pertama, ada yang membunyikan dengan bunyi kha. Salah. Okey. Kesalahan yang kedua yang biasa dilakukan oleh orang kita, dia bunyikan dia, tengok kho. Sampai moncong moncong dan terlalu bulat bentuknya. Kho. Okey. Itu pun juga bunyi yang kurang tepat. Yang tepatnya ialah bunyi tu datang daripada mana? Huruf ini datang bunyi daripada kawasan leher juga. Tadi masih ingat saya cerita dalam leher kita ada, ibarat rumah flat, ada 3 tingkat. Ground floor keluarnya huruf A. First floor keluarnya huruf H. Second floor. Second floor. Second floor ni kawasan yang kita kata kawasan apa pangkal leher. Kawasan leher yang bersempadan dengan kita punya anak tekak. Okey. Kawasan leher, pangkal leher, hujung pangkal pangkal. Kita panggil pangkal ke hujung pangkal Pangkal leher, kawasan leher yang paling atas lah. Kawasan leher yang paling atas sebelum masuk ke kawasan tekak, anak tekak dan masuk kawasan lidah. Okey. Itu saya panggilkan kawasan second floor. First floor huruf A, kawasan leher yang paling bawah biji alkum A. First floor. Tu ground floor ground floor. First floor huruf tengah-tengah H, huruf H. Okey, first floor. Second floor kawasan leher yang bersepadan dengan anak tekak kita tu. Kawasan leher yang border leher nak masuk ke anak tekak, nak masuk ke lidah dekat situ keluarnya bunyi yang huruf yang tadi, iaitu bunyi, tengok mulut saya, kho. Tak perlu sampai dimuncungkan menjadi kho. Tak perlu. Membadailah kita fokus bunyinya. Fokus sebab bunyinya huruf kho ini adalah huruf yang datang daripada tekak, huruf makhrajin daripada mahalkum kita. So fokus bunyinya datang daripada tengah. Bunyinya datang daripada tekak. Kho, bukannya datang dengan efek mulut. Kho, bukan Kho, bukannya kha, bukannya ho, tapi kho. Okey, boleh Okey, kita baca bersama-sama. Jom. Okey. Okey. Saya harap jelas Gambarnya jelas Okey. Kita sambung bacaan di muka surat yang ke-6, Iqra 1. Ha, a, kho. Ja, a, kho. Tha, a, kho. Kho, ta, ja. Ba, a, kho. Ta, ha, tha. Okey. Ja, a, ha. Ba, ha, tha. Ta, a, kho. Ja, ha, tha. A, kho. Ja, ha, kho. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho. Okey? Okey, alhamdulillah kita dah pun berjaya menamatkan bacaan untuk muka surat yang ke-6. Kita pergi kepada muka surat yang terakhir malam ni, insya-Allah. Okey. Muka surat yang ke-7. Okey, muka surat yang terakhir Okey. Huruf yang bentuk dia macam apa nak cakap kuih macam kuih apa ni? Kuih sepit kuih lipat. Okey. Yang bentuk dia macam ni. Bayangkan bentuk yang macam ni, ada palang di bahagian atasnya, ada baris di bahagian atasnya. Kita bunyinya menghampiri bunyi D. Menghampiri. Okey, bukan exactly macam bunyi huruf D. Menghampiri bunyi D. Okey. Iaitu kita baca, bunyikan dia dengan bunyi da. Da. Okey. Huruf ini pun sering kali juga berlaku kesalahan bacaan dalam
bacaan orang kita, dalam bacaan lidah orang kita, orang Melayu kita. Okey, kerana apa? Kerana kebanyakan daripada kita membaca huruf da ini bunyinya bersamaan dengan bunyi di dalam bahasa Melayu. Ini saya pun ada jelaskan masa kita dalam perbincangan surah Fatihah yang lalu. Saya ada huraikan tentang panjang lebar jugalah berkenaan dengan kaedah sebutan huruf da yang tepat. Okey. Huruf da yang tepat bunyinya datang, okey, ataupun bunyinya keluar daripada hujung lidah. Balik saya gunakan tangan untuk menggambarkan kedudukan lidah kita. Hujung lidah ni mestilah menyentuh belakang gigi kapak. Gigi kita yang atas, yang kita gigit untuk memotong tu kan. Okey, gigi kita yang atas, dua gigi kapak yang besar tu, hujung lidah kita menyentuh belakang gigi kapak. So dia akan kena bahagian gigi kapak kita dan juga akan kena sedikit gusi, bahagian gusi tempat tumbuh gigi. Kawasan situ. Saya ulang Bila kita menyebut, membunyikan huruf da, okey, bunyinya datang daripada hujung lidah kita, hujung lidah, okey, menyentuh belakang gigi atas, belakang gigi kapak, dan dia akan kena sedikit bahagian gusi tempat tumbuhnya gigi tu. Okey, boleh faham Okey, bukannya kita membunyikannya seperti mana bunyi huruf D dalam bahasa Melayu. Okey, cuba tuan-tuan sebut huruf D kan. Do, dol. Do, dol. Du, do. Okey, satu lagi budu. Okey. Cuba perasan. Cuba kenal pasti, cuba perasankan, cuba kenal pasti masa kita menyebut huruf D bahasa Melayu, hujung lidah kita menyentuh bahagian mulut kita yang mana? Okey. Okey. Okey, kita tukar kamera okey. Ketika kita menyebut perkataan dalam bahasa Melayu do, dol, du, do dengan bu, du. Okey, kalau kita perasan ketika kita menyebut huruf D dalam bahasa Melayu tu duduk. Setahu saya, seperasan saya, okey, hujung lidah kita sentuh langit depan. Okey, kalau saya bayangkan ni kedudukan gigi kita ini bahagian, contohnya bahagian gigi kapak kita. Atas tu gusi, tempat tumbuh anak gigi kita tu, tempat tumbuh gigi. Atas tu bahagian langit. Okey. Macam mana saya nak buat bagi gambaran Boleh nampak Macam mana Okey. Okey, boleh kan? Boleh kan macam ni kan? Katalah ni bahagian bawah ni gigi, yang ni gusi, tempat tumbuh gigi tu, atas tu langit. Kalau kita menyebut di dalam bahasa Melayu, hujung lidah kita sentuh ni. Bahagian kawasan langit, bukan langit tengah. Langit tengah tu tengah-tengah terpacak pula lidah kita. Langit turun sikit, langit depan, kawasan atas gusi. Okey. Do, dol, duduk, budu. Okey, itu tempat keluarnya bunyi ataupun keluarnya bunyi huruf D dalam bahasa Melayu. Okey, huruf da tadi, huruf Al-Quran da, bunyinya hampir sama dengan bunyi huruf D, tapi tempat keluar bunyinya bukan di tempat situ. Okey, kita turunkan sikit lidah kita sehingga dia kena belakang gigi. So hujung lidah kita tu akan kena sedikit bahagian gigi depan kita tu, bahagian gigi kapak kita tu. Kemudian dia akan kena sedikit bahagian gusi tempat tumbuh gigi. Situ. So bila kita menyebut huruf da, hujung lidah kita akan sentuh kawasan tu. Menyebabkan bunyi da dalam Al-Quran bunyi ni lebih lembut sedikit berbanding bunyi D dalam bahasa Melayu kita. Okey. Boleh So saya tunjuk kalau kita sebut lidah kita terpacak pergi ke langit. Do, dol, duduk, budu. Okey. Tapi dalam Al-Quran da bunyi dia di belakang gigi. Bukan naik atas gigi, di belakang gigi. Dia akan kena belakang gigi kita yang atas dan kena sedikit bahagian gusi. Macam tu. So dia akan bunyi dodol, duduk, budu. Dia bunyi da tu lebih lembut berbanding dengan huruf D dalam sebutan bahasa Melayu kita. Okey, hati-hati kalau tak nanti dalam Fatihah pun ada banyak. Alhamdu, bukannya alhamdu. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu. Bukannya iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu. Bunyi dia ada lembut, sedikit lembut Okey. So ini pun ada sedikit kontroversi lah sikit. Sebab kita menyamakan bunyi huruf da itu dengan bunyi huruf D dalam bahasa Melayu kita. Okey. So kita sambung bacaan So
So saya ulang sekali, hati-hati ketika menyebut huruf da, pastikan hujung lidah kita pergi ke belakang ataupun menekan bahagian belakang gigi atas, gigi kapak. Tekan, lepaskan lidah, ada sedikit tekanan tekan sikit lidah kita tu, tekan sikit lidah kita tu belakang gigi, lepas dan keluarkan bunyi dia. Okey, kita ulang tekan lidah di belakang gigi atas, gigi kapak. Okey. So hujung lidah kita tu akan kena gigi, belakang gigi, dengan dia akan kena sedikit kawasan gusi tempat tumbuh gigi tu. Tekan, kita lepaskan tekanan lidah kita pada belakang gigi tu, akan berserta dengan keluarnya bunyi da. Boleh Okey, kita sambung. Kha, da, da. Ha, da, kha. Ha, da, tha. Ja, ha, da, kha, ta, da. Okey. Ha, ja, da, tha, ba, da, ja, ha, kha, ha, ba, da, ja, da, ja, ha, ja, ta, kha, da, da, a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da. Okey, alhamdulillah. Kita dah pun berjaya menamatkan bacaan kita malam ini sehingga sampai ke muka surat yang ke-7. Okey, alhamdulillah. So, dalam kelas kita malam esok insya-Allah. So, esok kita hari yang ketiga lah untuk kelas pengajian Iqra' ni. Semalam hari yang ketiga kita live. Tapi hari yang pertama kita mulakan pengajian Iqra'. Hari ni hari yang keempat kita live. Tapi hari yang kedua kita mulakan pengajian Iqra'. Esok insya-Allah kita akan sambung live buat kali yang kelima. Tapi untuk kelas Iqra' ni kita akan masuk ke kelas yang esok, kelas yang ketiga lah. Okey. Alhamdulillah hari ni kita dah tamat ke muka surat yang ke-7. Esok insya-Allah kita akan sambung bacaan di muka surat yang ke-8 dan berikutnya. Insya-Allah. Okey. So sebelum kita berakhir malam ni, seperti mana biasa, saya mohon sekali lagi jutaan kemaafan sekiranya ada sebarang kesalahan, kesilapan, tersasul, terlaju sangat ke, saya mohon segala kemaafan. Kalau ada sebarang salah dan silap, saya mohon komen, teguran pemutulan Maklumlah saya manusia biasa yang memang tak boleh lari langsung daripada silap. Okey, kadang-kadang dalam keasyikan tu kan, kita mengajar tu, kita berkongsi. Okay, kadang-kadang ada je perkataan-perkataan, sebutan yang kita tersasul kan. Okey, so saya mohon jasa baik tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, kalau ada sebarang kesalahan sebutan ke, kesalahan dalam penerangan saya ke, mohon diperbetulkan. Boleh tolong sampaikan lah. Okey. Yang pertama. Yang kedua, seperti mana biasa juga, saya ucapkan jutaan terima kasih. Okey, jutaan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama dalam live di FB saya ni. Okey, walaupun saya dapat orang kata apa, sedikit apa dia cakap komen pandangan ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang komen, yang beri pandangan dia kata, Ustaz boleh tak buat FB live untuk bacaan Al-Quran terus, dia kata. Sebab dia kata saya sebenarnya dah boleh ngaji dah, cuma nak betulkan tajwid je sikit-sikit. Okay? So ada yang mohon minta saya buat 2 FB live. Satu FB live untuk Iqra', satu lagi FB live untuk bacaan Al-Quran. Okay? Dia kata sebab saya dah boleh ngaji dah sebenarnya, cuma nak betulkan tajwid sikit-sikit. Okay? So jawapan saya, tak ada masalah sebenarnya. Memang kita akan pergi pada bacaan Al-Quran juga. Okay? Cuma saya punya perancangan ialah kita akan tamatkan dulu pengajian kita dengan kaedah Iqra' ni terlebih dahulu. Bila dah tamat kaedah pengajian kita dengan kaedah Iqra' ni, barulah kita akan memulakan kelas pengajian kita untuk bacaan Al-Quran bagi surah yang pertama, iaitu surah yang Fatihah, yang kita akan pergi sedetail-detailnya seperti mana yang saya dah buat 2 hari yang lepas. Kita akan ulang balik, kemudian kita akan pergi bacaan ayat demi ayat,
kalimah demi kalimah, huruf demi huruf. Bagi setiap setiap surah dalam Al-Quran itu bermula daripada surah yang pertama, surah yang kedua, Al-Baqarah dan berikutnya, insya-Allah. Okey. So, bagi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang mohon saya supaya buat FB live, buat 2 FB live untuk kelas mengaji, saya mohon muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan boleh bersabarlah bersama-sama saja, kita habiskan dulu pengajian kita untuk buku Iqra ni. Okey. Pun nasihat saya syorkan, walaupun saya yakin sebenarnya semua tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama menonton sesi FB Live saya ni, sebenarnya semua saya dah tahu. Saya sangat yakin memang dah boleh mengaji. Tapi saya pohon juga, kalau boleh saya saya pohon, bahkan kalau nak sebut istilahnya, saya merayu, kalau boleh lah saya nak sebut sampai ke tahap itu, supaya kalau boleh tontonlah juga sesi pengajian Iqra ini. Kerana apa? Kerana macam yang saya dah sebutkan dalam perbincangan kita dalam 3 hari yang lepas. Semalam pun saya sebut, ketika kita bincang tentang kaedah bacaan, kesilapan bacaan dalam surah Fatihah pun saya sebut. Kerana apa? Kerana sebenarnya masih ada lagi sebutan huruf yang disebut oleh orang-orang kita yang kebanyakannya masih lagi tidak tepat. Masih lagi tak tepat, macam yang kita dah bincang lah setakat ni. Setakat ni kita ada beberapa huruf yang kita dah betulkan tadi. Contohnya huruf yang terbaru ni yang tadi saya tunjuk, huruf da pun ada juga kesalahan dalam bacaan, makhraj huruf salah. Sama juga dengan huruf kha tadi pun ada, huruf ha ada, semalam huruf tha. Maksudnya masih ada lagi banyak huruf yang kadang-kadang masih ramai lagi di kalangan kita yang menyebutnya dengan kaedah sebutan yang tidak tepat. Bahkan ada yang di kalangan kita yang menyebutnya dengan bukan tak tepat lagi dah, memang salah sebab dah bertukar huruf. Sebagai contoh, huruf ha dibunyikan dengan bunyi ha. Itu bukan tak tepat lagi dah sebab dah bertukar huruf lain dah. Okey, saya tunjuk huruf ha, ramai di kalangan kita masih membacanya dengan bunyi ha. Bunyi ha. Okey, bunyi ha sebenarnya adalah bunyi, bukan lagi bunyi yang tidak tepat bagi huruf ini. Ha bukan lagi bunyi yang tidak tepat, tapi bunyi yang salah. Sebab bunyi ha adalah bunyi bagi huruf lain yang kita akan bincang insya-Allah dalam kelas-kelas yang akan datang. Okey. So hati-hati kalau kita menyebut huruf ini dengan bunyi ha, ha, kita sebenarnya menyebut bunyi huruf yang salah. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya sudah menukar bunyi huruf. Sebab apa? Bunyi ha adalah bunyi bagi huruf yang lain, bukan bunyi huruf ini. Sebab tu dah saya bagi tahu, walaupun Iqra ni bunyinya, kelihatannya kaedah yang saya sebut nampak kelihatan seperti keanak-anakan kan. Selalu bila kita sebut Iqra, ramai orang rasa macam kita downgrade dia. Okay, saya pernah satu ketika dalam kelas pengajian saya, bila saya syorkan balik untuk bermula daripada Iqra, okay, ramai yang rasa saya seolah-olah downgrade orang tu, downgrade pelajar tu. Bukan. Sebenarnya kita nak yang terbaik. Sebab apa? Sebab saya dah lama dengan kaedah Iqra ni. Okay, so saya dapati kaedah Iqra ni adalah kaedah yang sangat berkesan bagi saya. Dan saya ada testimoni yang sangat banyak. Seperti mana yang saya dah ceritakan semalam. Ada di kalangan pelajar saya yang langsung tidak kenal huruf. Bukan dah belajar, memang langsung seumur hidup dia tidak pernah mengaji. Dan langsung tidak kenal huruf. Hari ini sudah boleh mengaji dengan begitu fasih sekali. Hanya bermula dengan buku inilah Iqra. Okay, so kita bukan setakat kenal huruf, tapi kita perbaiki kaedah dan juga cara sebutan huruf yang tepat. Kerana apa? Kerana Iqra 1 ni walaupun nampak dia seperti kaedah anak-anak, kaedah pelajar budak-budak sekolah rendah, tapi dia sebenarnya sangat penting. Kerana apa? Kesalahan menyebut huruf akan menyebabkan kesalahan dalam bacaan kita. Okey, kesalahan dalam bacaan kita. So, kita biasanya, ramai orang yang jumpa saya, dia minta saya ajar tajwid contohnya kan. Sebenarnya, apa saja bab tajwid, nanti akan datang insya-Allah kita akan bincang dengan lebih detail. Bab nun mati, mim mati, mat kan, mat 2 harakat, mat 4 harakat, mat 6 harakat. Sebenarnya topik-topik itu semua tidak, saya boleh katakan sebagai tidak relevan sama sekali, ataupun tidak apa cakap tidak akan boleh bagi manfaat sama sekali sekiranya sebutan huruf kita masih lagi salah. Maksudnya, kalau sebutan huruf hijaiyah kita ni masih lagi salah ataupun masih lagi tidak tepat, akan menyebabkan bacaan Al-Quran kita tetap salah. Walaupun kadar bacaan matnya betul, ataupun walaupun dengunya. So, dia tidak akan menghasilkan bacaan mat yang betul, bacaan dengung yang betul, selagi mana kita punya sebutan makhraj huruf ni tak betul. So, ini asas sebenarnya. Walaupun nampak dia macam orang kata apa? Macam
macam level budak sekolah rendah kan. Minta maaf lah saya sebut sebab ada orang yang menganggap macam tu. Bahkan ada di kalangan pelajar yang pernah belajar dengan saya, bila saya kata kita boleh tak kita ulang kaji Iqra sebelum kita masuk Quran, ada yang terus berhenti mengaji sebab dia rasa saya downgrade dia. Sebenarnya kita tak pernah nak downgrade sesiapa. Cuma bagi saya, kita sebagai seorang guru kan, berkongsi ilmu yang ada, kita pun bukan tahu pandai sangat, bukannya tahu banyak sangat, tahu ada sedikit ilmu yang Allah bagi, Allah kurniakan. So, kita nak yang terbaik. Kita nak yang terbaik supaya pelajar kita tu bukan setakat boleh baca, tapi boleh menyebut, membaca, melafaz setiap huruf hijaiyah Al-Quran tu dengan tepat supaya ianya menepati seperti mana yang dikehendaki oleh ulama. Sebab ulama menggariskan ataupun menetapkan hukum fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain, wajib ke atas setiap Muslim, wajib ke atas setiap mukmin yang mengaji Al-Quran. Kita wajib membaca, mengaji Al-Quran tu dengan bertajwid. Tak ada kompromi. Wajib. Itu hukumnya yang telah ulama sepakat. Sepakat ulama Quran menetapkan mengaji Al-Quran ni wajib bertajwid. Okay. So, tajwid itu bermula daripada mana? Bermula daripada menyebut huruf dengan betul lah. Okay. Sebab itulah saya sebut tadi, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, tontonlah kelas pengajian Iqra ni. Walaupun nampak je macam ada orang menganggapnya sebagai kelas pengajian untuk anak-anak, untuk kanak-kanak, untuk budak level sekolah rendah. Ada orang rasa macam kita dah downgrade level. Sebenarnya tidak. Okay? Sebab sebenarnya saya yakin, walaupun kita dah kenal ke semua huruf Al-Quran, tapi masih ada sebenarnya, kalau tidak banyak, sikit, masih ada sebutan-sebutan huruf yang tidak tepat. Yang tidak tepat sebenarnya. Okay? So insya-Allah dalam kelas pengajian Iqra ni kita akan perbaiki satu demi satu, peringkat demi peringkat, sehinggalah nanti kita akan tamatkan pengajian Iqra ni di buku yang ke-6. Kemudian kita akan mula bacaan Al-Quran dengan orang kata apa, dengan kemahiran yang dah cukup tinggi lah. Sebab dalam Iqra ni kita ada banyak kemahiran yang kita nak kuasai. So dalam buku satu ni kita bukan setakat nak kenal huruf saja, tapi kita nak belajar menyebut huruf dengan tepat dan sahih. Okey? Okey, saya dah terlajak masa dah ni. Okey, so saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat menonton bersama-sama dengan saya dalam FB Live malam ini. InsyaAllah seperti mana yang kita janjikan, InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesempatan masa, kelapangan masa untuk kita bertemu lagi malam esok. InsyaAllah pukul 9 malam. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama sebarkan kebaikan ini, manfaat ini kan, berita baik ini, supaya bukan setakat kita saja boleh dapat manfaat ini, supaya ramai lagi kawan-kawan kita, saudara mara kita, mungkin adik-beradik kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, supaya mereka juga boleh berkongsi manfaat, boleh berkongsi ilmu pengetahuan yang sama-sama kita kongsikan ini, insya-Allah. So, boleh sama-sama war-warkan, kita sama-sama viralkan, dan kita sama-sama share kan, supaya kita boleh sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan bukan setakat bacaan Al-Quran kita, bahkan mungkin bacaan Al-Quran pasangan kita, suami kita ataupun isteri kita, dan juga anak-anak kita, jiran tetangga kita, adik-beradik kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semua nanti kelak akan mendapat ganjaran yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan, insya-Allah. Okey, so saya berakhir setakat ini. Saya mohon jutaan terima kasih, jutaan kemaafan sekali lagi, dan juga jutaan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa pada malam esok. Waktu yang sama pukul 9 malam, insyaAllah kita akan menyambung bacaan Iqra di buku 1, masih lagi di buku 1, di muka surat yang ke-8. Okey, so sekian, sekadar itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa malam esok pukul 9. Harap dapat sebar-sebarkanlah kepada semua orang. Kita pakat viralkan. Kita bertemu malam esok insyaAllah pukul 9. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.